Sebelum korang sambung tengok video ni, mari kita tengok video bagaimana gamelan sampai di Malaysia dan apa maksud gamelan itu sendiri. Sejarah ringkas tentang gamelan Melayu. Gamelan ni dia telah dibawa ke Pahang ketika zaman pemerintahan Sultan Ahmad Muazzam Shah, di mana Sultan Ahmad Muazzam Shah ni dia ada dua orang isteri yang digelar Wan Fatimah dan Cik Zabidah. Kedua-dua mereka ni ia amat memartabatkan atau menaikkan martabat gamelan Melayu tu pada waktu tu. Dan ketika 1914 Sultan Ahmad Muazzam Shah telah mangkat dan isterinya Cik Zabidah, salah seorang tu, dia berpindah ke Terengganu untuk tinggal bersama anaknya iaitu Tengku Ampuan Mariam di istana di Terengganu. Dan pada tahun 1915, Tengku Ampuan Mariam ni dia sangat berminat dengan gamelan Melayu ni, jadi dia bawa alat yang berada di jagaannya di Istana Pahang ke Istana Maziah Terengganu. Dan lepas tu dia ajarkan kepada pemuda-pemudi di istana tersebut untuk mempelajari seni muzik gamelan Melayu dan tarian-tarian gamelan yang ada. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya set gamelan tu dipindahkan semula ke ataupun dipulangkan baliklah ke negeri Pahang dan akhirnya menjadi sebagai pameran di Muzium Pekan Pahang. Apa maksud perkataan gamelan tu? Ia terbit daripada satu perkataan Jawa ni iaitu gamel, di mana ia membawa maksud alat tukul ataupun memukul. Jadi bila mana adanya perkataan gamelan tu, kita boleh mendefinisikan dia sebagai ensemble yang diperbuat daripada perunggu, dipukul ataupun dipalu. Ensemble kat sini ia membawa maksud himpunan alat muzik, di mana gamelan ni ia merupakan himpunan alat muzik. Tetapi dalam muzik gamelan tu ada pelbagai lagi jenis alat muzik yang khusus lah. Kenapa kita sebut ensemble? Sebab gamelan Melayu ni kita kena mainkan secara beramai-ramai. Tak kisahlah gamelan Melayu ataupun gamelan yang lain-lain tu, supaya lagu yang disampaikan tu dapat disampaikan dengan lengkap. Dan perunggu, ia merupakan perkataan Indonesia juga yang mana membawa maksud gangsa lah, di mana perunggu ni merupakan campuran timah putih dan juga tembaga, maka terhasillah gamelan. Dia ada alat tukul tersendiri, di mana dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai mallets. Dan setiap alat khusus dalam gamelan Melayu tu dia ada alat tukul mereka tersendiri. Maksudnya untuk alat ni ada alat tukulnya, untuk alat ni ada alat tukulnya. Jadi korang dah faham kan macam mana wujudnya gamelan kat Malaysia dan apa maksud gamelan. Jadi mari kita sambung pula macam mana kita nak bezakan antara gamelan Melayu dan juga Cak Lempong. Jadi pada video lepas saya dah menceritakan tentang apa itu gamelan, dan masih ada lagi orang yang tertukar antara gamelan dan Cak Lempong. Ada yang kata gamelan tu Cak Lempong, ada yang kata Cak Lempong tu gamelan, dan ada yang kata kedua-dua benda ni sama. Dan saya terima juga banyak soalan, apa beza antara gamelan dan Cak Lempong ni? Perbezaan antara gamelan dan Cak Lempong ni kita boleh tengok dari 4 aspek yang ketara. Yang pertama adalah dari segi rupa fizikal dia, di mana gamelan ni rupa dia lebih besar, pelbagai dan berat. Kenapa saya kata pelbagai? Kerana ada yang kita nampak macam kuali terbalik, ada yang kita nampak berbilah-bilah, ada yang kita nampak bentuk kayu, ada yang kita nampak macam xylophone pula, dan ada yang kita nampak macam besar gila. Lepas tu boleh muat orang dekat dalam tu. Dan memang serius, dia punya berat tu memang berat gila, boleh patah pinggang kalau angkat seorang. Berbeza dengan Cak Lempong. Cak Lempong ni rupa dia lebih comel-comel, kecil-kecil, lepas tu dia banyak, dan rupa dia kebanyakannya sama, cuma yang membezakannya adalah saiz. Dan Cak Lempong ni dia jauh lebih ringan daripada gamelan. Baiklah, yang kedua adalah cara permainan. Mengikut adab permainan gamelan Melayu, kita kena mainkan dia secara duduk bersila ataupun bersimpuh lah untuk perempuan. Dan kalau korang nampak orang main berdiri tu, gila lah namanya. Dan untuk Cak Lempong, cara permainan dia sama ada main secara berdiri, maksudnya player tu akan letak alat diorang di atas meja ataupun stand, ataupun boleh juga main secara duduk. Tu mengikut keselesaan pemain tu sendirilah. Yang ketiga adalah laras muzik yang ada pada gamelan dan Cak Lempong ni. Untuk gamelan Melayu, ia dilaraskan mengikut pentatonic scale. Pentatonic scale tu apa? Pentatonic scale is a musical scales with 5 notes per octave. Maksudnya gamelan ni dia ada 5 nada je, dan dirujuk sebagai 1, 2, 3, 5, 6. Lepas tu tambah lagi satu I. Tapi yang I ni sebenarnya nada yang sama dengan 1 ni, cuma dia di oktav yang lebih atas lah. Untuk Cak Lempong, ia dilaraskan mengikut chromatic scale, di mana chromatic scale merupakan scale yang lengkap lah. Contoh yang lebih jelas kita boleh tengok dekat piano tu. Dia ada yang warna putih, ada yang warna biru kan. Untuk Cak Lempong adalah key semua tu, C, D, E, F, G, A, B, C semua tu, dan C sharp, F sharp, B flat semua tu, semua ada, jangan risau. Tapi dia ada dekat satu alat je lah. Nama alat tu namanya greteh. Untuk perbezaan yang ketiga ni, ia membawa kepada perbezaan yang keempat ni, iaitu dari segi lagu yang dimainkan.
Okay, kita fokuskan kepada lagu contemporary sahaja. Okay. Untuk gamelan, ia terhad untuk memainkan lagu-lagu contemporary yang ada pada masa kini lah. Sebab yelah dia ada 5 nada je kan. Macam tak komplit lah kalau nak main macam-macam lagu kan. Jangan pula korang suruh player gamelan tu main lagu Blackpink lah, main lagu BTS lah. Diorang tak boleh main. Okay? Untuk Cak Lempong disebabkan dia mempunyai skill yang lengkap, jadi boleh cover lagu apa-apa je lah. Macam kita pernah nampak kat YouTube kan. Dia yang main lagu apa tu? Lagu Blackpink tu. Dan kalau korang nak suruh juga player gamelan ni main lagu Blackpink ke apa ke, korang kenalah upah komposer profesional kan, untuk tukar key signature lagu asal tu kepada key signature gamelan. Jadi apa key signature gamelan? Iaitu B flat major dan C major. Tapi bila dah tukar sekalipun, dia hanya main sikit je lah. Maksudnya dekat part ni sikit, part tu sikit, part ni sikit. Lepas tu dah habis. Okay? Itu saja perbezaan di antara gamelan dan Cak Lempong. Itu pertama adalah rupa fizikal, yang kedua adalah cara permainan, yang ketiga adalah laras muzik, dan yang keempat adalah lagu yang dimainkan. Sekian saja dalam segmen Ketuk-Ketuk Gamelan. Jadi itu saja perkongsian di antara apa perbezaan antara gamelan Melayu dan juga Cak Lempong. Dan lagi sekali aku ingatkan bahawa video ini dibuat bukannya untuk menimbulkan pergaduhan, menimbulkan perbalahan di antara negara kita Malaysia dan juga Indonesia. Tapi aku hanya nak kongsikan kepada korang ilmu yang kita patut tahu tentang adat resam di negara kita. Dan yes, aku akui bahawa gamelan Melayu ini adalah gamelan yang berasal daripada negara sebelah iaitu Indonesia. Tetapi gamelan Melayu ni telah diadaptasi kepada identiti Melayu, di mana lagunya juga berbeza, cara permainan juga berbeza, tekniknya juga berbeza dan nama alat juga berbeza. Jadi cuba korang fikirkan, adakah ia bermanfaat untuk korang bergaduh? Adakah ia bermanfaat untuk korang, okay, ni aku punya, ni bukan kau punya, ni aku punya, ni bukan kau punya. Dan adakah bermanfaat kalau korang bertelingkah semata-mata untuk benda yang sangat simple? Korang dapat apa? Yes, korang tak dapat apa-apa. Jadi tak perlu. Apa yang kita perlu buat adalah kita hormat apa yang kita ada. Kita hormat identiti kita. Kita hormat identiti orang lain. Kita hormat kita punya culture. Kita hormat kita punya adat. Kita juga perlu hormat orang punya adat. Kita perlu hormat juga orang punya culture. Dan tak perlu nak cakap wayang kulit ini kita orang punya, wayang kulit ini bukan korang punya. Tak perlu. Wayang kulit Malaysia, wayang kulit Malaysia. Wayang kulit Indonesia, wayang kulit Indonesia. Gamelan di Malaysia, gamelan di Malaysia. Gamelan di Indonesia, gamelan di Indonesia. Tak perlu nak claim antara satu sama lain, dan tak perlu nak debat siapa punya dulu, siapa punya dulu. Tak perlu. Apa yang kita perlu adalah kita hormat antara satu sama lain. Kita belajar antara satu sama lain tentang culture masing-masing. Dan benda tu kita tahu bahawa kita ada benda yang sama. Jadi bukankah kalau kita ada benda yang sama, ia lebih merapatkan kita, ia lebih membuatkan kita lebih melengkapi. Betul tak? Jadi terima kasih lagi kerana menonton. Kalau korang nak tengok video-video aku yang lain, just buka saja di playlist. Dan kalau korang nak follow Instagram aku, boleh cari sahaja Shazwan187 atau tekan saja link di description box. Okay? Itu saja. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.